Dan pada masa tu, Nur ternampak ada seorang perempuan sedang menari di atas batu. Hi, welcome back to my channel, Sabrina Osman. Hari ni aku nak bahaskan cerita tentang KKN di Desa Penari yang tengah viral sekarang ni dekat wayang, yang semua orang sibuk sangat nak tengok sebab cerita tu memang berdasarkan kisah benar yang berlaku pada tahun 2009. Sebenarnya cerita ni start viral dekat Indonesia pada tahun 2019 oleh satu pengguna akaun Twitter. Dan katanya pengguna Twitter tu dia dapat cerita daripada seorang mangsa yang mengalami peristiwa dekat KKN di Desa Penari tu. Aku ada dengar KKN di Desa Penari tu bila ditayangkan dekat Indonesia, durasi dia selama 3 jam. Tapi bila sampai dekat Malaysia, ada babak-babak yang tak sesuai untuk ditayangkan tu, mereka ada cut-cut lah scene tu. Pada awalnya, mangsa tak nak bagi kongsikan cerita ni kepada umum sebab ialah adalah beberapa faktor kan, tapi disebabkan dia rasa cerita ni boleh dijadikan pengajaran untuk orang dekat luar sana, jadi dia bersetuju untuk share dengan syarat dirahsiakan kat mana benda tu berlaku, apa nama kampus dia dan segala detail dia tu dirahsiakan lah. Dan pengguna Twitter tu pun sharekanlah cerita tu pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 keluar dekat wayang. Sebelum aku teruskan, aku nak cerita dulu apa itu KKN. KKN ni adalah kuliah kerja nyata, merupakan satu program yang student tu mesti kena lalui dulu sebelum dia nak grad. Kira macam kalau dekat Malaysia panggil praktikal. Mungkin macam tu. Cerita ni bermula apabila pada satu malam tu Ayu bagi tahu dekat Nur yang dia dah jumpa satu tempat yang sangat sesuai untuk diorang jalankan KKN diorang tu. Jadi Nur akan ikut Ayu pergi survey dulu tempat tu macam mana. Adakah memang sesuai seperti yang diperkatakan, sebab diorang kena pergi tengok dulu tempat tu kan sesuai ke tak. Lepas tu diorang kena minta kebenaran daripada ketua kampung untuk jalankan KKN dekat situ. Jadi keesokan harinya Nur ni pergi ikut Ayu dan juga abang kepada Ayu iaitu Ilham untuk pergi ke desa tersebut. Di masa diorang nak berangkat tu, Nur pun tanya dekat Ayu, jauh tak tempat tu? Jadi Ayu pun cakap lah lebih kurang dalam 4 hingga 6 jam lah. Dan Ayu meyakinkan Nur yang tempat tu memang sesuai sangat untuk diorang jalankan KKN tu. Cumanya pada masa tu Ayu tu dia memang kelihatan sangat-sangat excited lah. Manakala yang Nur ni dia rasa macam rasa macam sesuatu, rasa macam tak sedar hati kan. Jadi macam sebab dia tahu desa yang diorang nak pergi ni adalah di sebelah timur, di mana desa yang berada dekat timur ni mostlynya tempat-tempat yang mistik tau. Dan perasaan tak sedar hati dia tu berlarutan sepanjang perjalanan masa menuju ke desa tersebut. Dan yang peliknya dan kira macam salah satu petanda lah, masa Nur memandang keluar tingkap, ada beberapa gelandangan kira macam orang-orang yang minta sedekah kan. Dia ada berdiri dekat di sempang jalan tu. Dia memandang Nur dengan satu pandangan yang sesuatu tau. Dia pandang Nur, lepas tu dia gelengkan kepala dia, seolah-olah meminta Nur ni janganlah teruskan perjalanan tu. Maknanya jangan teruskan niat untuk pergi ke desa tu tau. Tapi Nur pada masa tu dia macam dia tak terfikir lah. Itu adalah salah satu tanda. Dan satu lagi, dia terpaksa juga pergi kat tempat tu sebab kalau dia tak pergi dekat situ, kat mana lagi dia nak buat KKN tu kan. Dan selepas tu kereta diorang pun berhenti dekat satu tempat. Sebab untuk pergi ke desa tu diorang tak boleh menaiki kereta. Jalan tu tak sesuai. Dia memang boleh naik motor sahaja. Nampaklah dekat situ yang kawasan tu betul-betul pedalaman. Betul-betul memang jauh ke dalam hutan lah. Tak lama selepas tu bunyi motor pun kedengaran semakin menghampiri diorang. Kenalan kepada Abang Ilham. Dia menghantar anak buah dia untuk menjemput ketiga-tiga orang tu untuk pergi ke desa menaiki motor. Jadi sepanjang perjalanan tu, Nur melihat kiri kanan. Hutan tu memang begitu tebal dan juga gelap. Dan pada masa tu, Nur ternampak ada seorang perempuan sedang menari di atas batu. Pandangan dia tu memang sangat tajam, tapi rupa dia sangat cantik. Dan dia tersenyum memandang Nur. Dan selepas tu, Nur pun pandang ke arah lain. Dan bila Nur pandang balik ke arah batu tu, perempuan tu dah tak ada. Jadi Nur ni dahsyat lah, yang dia nampak tu bukan manusia. Tak lama selepas tu diorang pun sampai dekat desa tu. Actually desa ni kalau dalam bahasa Melayu dipanggil kampung lah.
Jadi bila diorang dah sampai, ada satu lelaki tu dia memperkenalkan diri dia kepada diorang ni, iaitu nama dia Pak Prabu. Pak Prabu tu adalah ketua kampung dekat situ. Sebenarnya awal-awal perbualan lagi, Pak Prabu ni dia tak bersetuju tau untuk diorang adakan KKN dekat situ. Tapi abang kepada Ayu sedikit merayulah kepada Pak Prabu ni, tolonglah dibantukan adik dia ni untuk menjalani KKN dekat situ kan. Dan pada masa tu Pak Prabu ni dia macam memang tak setuju lah. Dan reaksi muka Pak Prabu ni memang begitu tegang tau. Tapi Ayu mencelah perbualan tu dan Ayu pun cakap lah, begini Pak Prabu, saya mohon sangat benarkanlah kami menjalani KKN dekat sini. Dan saya berjanji yang kita orang ni tak akan berkelakuan aneh. Kiranya tak akan buat benda-benda yang pelik-pelik lah dekat situ kan. Jadi daripada muka Pak Prabu tu dia tegang, dia terus jadi macam bila Ayu dah merayu kan, dia jadi macam tenang sikit lah muka dia. Lepas tu Pak Prabu pun bertanya, berapa orang nanti yang akan datang untuk KKN tu kan. Jadi Ayu ni dengan semangatnya dia pun cakap 6 orang. Akhirnya Pak Prabu pun bersetuju. Jadi bila Pak Prabu dah setuju tu, diorang pun berjalan-jalan dekat sekitar desa tu sebelum diorang berangkat pulang. Masa diorang berjalan dekat sekitar tu, diorang tengoklah kat tempat mana yang diorang boleh lakukan projek diorang. Mungkin projek tanaman lah. Jadi bila diorang tengah berjalan-jalan tu, tiba-tiba Noh ternampak ada satu batu yang ditutup dengan kain merah. Dan dekat bawah tu ada satu sajian lengkap dan juga berbau kemenyan. Dan masa Noh tengah melihat sajian tu, bila dia pandang je dekat atas, dia ternampak ada satu lembaga berwarna hitam dengan mata yang berwarna merah tengah pandang Nur pada masa tu. Jadi Nur pun rasa terkejut lah tengok benda tu kan. Walaupun dekat siang hari, tapi dia still boleh nampak benda tu tau. Dan pada masa tu juga Nur terus cakap dekat Ayu, Ayu jom kita balik. Dia cakap macam tu sebab dia dah terkejut kan, sebab dia dah takut lah nampak benda tu. Jadi Ayu ni rasa pelik lah, kenapa kau ni macam tu buru-buru nak balik kan. Jadi Nur pun bagilah alasan. Mereka bertiga pun naik motor untuk pergi ke kereta diorang tadi tu lah. Jadi masa dalam kereta, Ayu pun cakap dekat Noh, nanti kau ajak Bima sekali tau dengan Widya, dengan budak-budak lain lah. Lepas tu Noh pun cakap lah, kenapa pula nak ajak Bima? Lepas tu Ayu pun jawab lah, biarlah ramai-ramai. Tapi lepas tu Noh pun tanyalah, kenapa bukan kau je yang ajak Bima tu? Lepas tu Ayu pun cakap lah, yang Noh ni kan dah lama kenal dengan Bima, ajak je lah. Ayu cakap macam tu. Lepas tu Noh pun dia mengalah lah, dia cakap okey lah. Dia orang pun cepat-cepat inform kepada pihak universiti yang diorang nak buat KKN dekat Desa Timur tu kan. Lepas tu diorang pun tetapkan satu jadual bila diorang nak pergi, dan hari tu pun telah tiba. Jadi masa diorang nak pergi ni, Widya ni bagi tahu yang ibu dia ni rasa macam lain macam tau. Macam kenapa tak ada tempat lain ke nak pergi, kenapa mesti KKN dekat Desa Timur tu. Sebab diorang sendiri pun aware lah yang Desa Timur ni penuh dengan cerita-cerita misteri, benda-benda mistik kan. Jadi ibu Widya ni rasa macam tak sedar hati lah. Dan Noh ni dia hanya mendiamkan diri, tapi sebenarnya di sebaliknya tu Noh ni rasa benda yang sama apa yang ibu Widya rasakan. Dia pun rasa macam sesuatu yang rasa macam tak sedar hati. Biar aku kenalkan dulu nama-nama peserta yang terlibat untuk KKN dekat Desa Penari tu. Yang pertama Nur, yang kedua Ayu, yang ketiga Widya, yang keempat Bima, yang kelima Anton, dan yang keenam Wahyu. Pada malam tu, 6 orang peserta tu pun berangkat menaiki sebuah kereta yang diorang sewa untuk pergi ke Desa Timur yang seperti diorang rancangkan tu lah. Jadi masa dalam perjalanan tu, betul-betul masa kereta tu berhenti dekat lampu merah, tiba-tiba ada satu orang tua ni, dia mendekati kereta tu dan dia pun seperti macam bercakap sesuatu dekat Noh tau. Dia cakap macam ni, jangan berangkat nak, kiranya jangan teruskan perjalanan lah. Tapi diorang tetap meneruskan perjalanan. Kiranya Noh tetap meneruskan perjalanan jugalah. Sampailah dekat satu tempat tu, diorang berhentikan kereta dan diorang tunggu orang kampung tu, kira orang desa tu, untuk datang ambil diorang dengan motor. Waktu tu dah pun malam, jadi diorang pun naiklah motor untuk menuju ke desa. Jadi masa Noh tengah menikmati pandangan kiri kanan, hutan yang gelap, yang rasa tenang tu, tiba-tiba Noh terdengar
dengar suara gamelan. Jadi Noh ni pun tercari-cari kat mana suara tu kan. Dari mana suara tu datang. Dan pada waktu tu juga dia terbau bunga melati. Dan masa Noh tengah mencari-cari mana arah suara tu, tiba-tiba tepat dekat satu arah tu, dia ternampak ada satu perempuan ni tengah menunduk. Dan kemudiannya dia memandang Noh. Diikuti juga dengan lenggang-lenggoknya. Ayunan gerakan tangan dia tu bergerak seirama dengan suara gamelan. Kira dia tengah buat macam ni kan. Noh ternampak yang perempuan tu tengah menari. Menari tengah-tengah malam ni dengan dalam keadaan yang gelap tu. Dan gerakan dia tu memang mempersonakan lah. Memang cantik lah gerakan dia tu. Seolah-olah macam dia tengah buat performance dekat depan orang. Macam tu. Tapi Noh rasa pelik lah. Siapa pula yang nak menari malam-malam macam tu dekat tengah-tengah hutan tu kan. Jadi selepas tu diorang pun sampai dekat desa. Dan Pak Prabu masa tu dah tunggu diorang masa diorang sampai tu. Tiba-tiba Widya pun bersuara dan dia tanya, "Pak, kok desanya jauh sekali?" Kira macam jauhnya desa ni kan. Tapi masa tu Noh dengan Ayu hanya mendiamkan dirilah sebab dia rasa macam kenapa tadi soalan macam ni kan. Masa Widya tengah bercakap tu, tiba-tiba Noh ternampak ada satu lembaga hitam yang bermata merah di sebalik pokok tu tengah mengintai. Dan hanya Noh je yang nampak lembaga tu. Dan selepas tu diorang pun masuklah dekat rumah yang dah disediakan untuk diorang tinggal. Jadi masa dah masuk ke dalam rumah tu, Widya ni dia tak habis-habis lagi mempertikaikan betapa jauhnya jalan untuk pergi ke desa timur tu. Tapi Ayu pula balas. Dia cakap taklah, tak sampai setengah jam pun perjalanan ni. Dan masa tu Noh ni dia tak macam fokus lah dengan diorang punya perdebatan kan. Noh ni fokus kenapa dia boleh nampak lembaga tu. Tapi tiba-tiba Widya ni dia tanyakan sesuatu yang Noh tu tak boleh abaikan soalan tu tau. Bila Widya ni tanya, tadi kan masa dekat dalam hutan korang ada dengar tak suara gamelan? Disebabkan Ayu tak percaya dengan benda-benda macam ni kan. Jadi Ayu pun cakap lah, mana ada, mungkin ada majlis kot sebab tu kau dengar suara-suara gamelan tu. Tapi Noh cakap dekat Ayu, kata orang dulu kalau dengar suara gamelan tu merupakan petanda buruk. Lepas tu Noh pun cakap dekat Ayu, boleh tak kita cakap sekejap? Jadi diorang pun pergi dekat dapur untuk meneruskan perbualan. Lepas tu Noh pun tanya dekat Ayu, kau ingat tak masa mula-mula kita nak buat KKN dekat sini? Dan Pak Prabu tu dia macam tak bagi kita buat KKN dekat sini kan. Kau tak rasa pelik ke? Lepas tu Ayu pun cakap lah, apa maksud kau cakap macam tu kan? Mungkin Pak Prabu tu dia adalah alasan dia tersendiri kenapa dia tak benarkan kita adakan KKN dekat sini. Tapi kalau kau cakap macam ni berdasarkan apa yang Widya cakap tu tadi, rasa macam tak masuk akal lah untuk kau curiga. Ayu cakap macam tu. Lagipun kau sendiri yang ikut aku masa kita pergi tengok-tengok tempat ni kan. Tak ada apa-apa kan, okey je kan kita pergi hari tu. Lepas tu Noh pun macam dia mengalah lah, dia malas lah nak berbalah dengan Ayu. Lagipun kalau dia nak cerita dekat Ayu yang apa yang dia nampak tadi tu, rasanya Ayu mesti tak percaya dekat dia. Jadi dia pun terus mendiamkan diri. Dan selepas beberapa ketika, Widya pun pergi dekat Noh. Lepas tu Widya cakap, Noh kalau boleh kau jangan bagi tahu sesiapa yang aku dengar suara gamelan tadi. Kalau orang lain tahu rasa macam tak seronok lah kan. Lagipun dia kan tetamu dekat situ. Lepas tu Noh ni pun dia pun berkongsi rasa. Dia pun cakap lah dekat Widya, sebenarnya aku pun ada dengar suara gamelan tu. Dan aku pun nampak ada orang menari masa dekat dalam hutan tu. Lepas tu diorang pun sama-sama mendiamkan diri. Sebab macam masing-masing bingung kan. Dia macam tak tahu nak reaksi macam mana. Sebab Widya ingat Widya seorang je dengar. Rupa-rupanya Noh pun dengar dan nampak sekali. Lepas tu Widya pun cakap lah, tak apalah Noh, yang penting kita jaga diri lah dekat sini sebab kita ada dekat tempat orang kan. So kita kena hormat lah tempat ni. Widya cakap macam tu. Dan pada malam tu, masa diorang tengah tidur, masa tu Noh ni dia masih lagi belum tidur tau. Jadi dia pun melihatlah sekeliling kan. Dan malam tu juga dia ternampak lembaga tu lagi tau. Lembaga hitam dan dia berwarna merah. Jadi masa dia kena kacau tu, dia pun baca ayat kursi. Tapi dia tetap tak nak bagi tahu kawan-kawan dia sebab dia tak nak kawan-kawan dia rasa takut lah. Jadi keesokan harinya, Pak Prabu ni dia bawa lah diorang ni semua yang 6 orang peserta tu untuk berjalan mengelilingi desa tu. Kiranya berjalan dekat satu kampung tu lah untuk dia kenalkan lah, okey dekat sini ada apa, sini ada apa kan. Dekat mana diorang nak buat projek diorang tu. Selepas tu diorang pun
menghampiri dekat satu tempat. Bila diorang menghampiri dekat satu tempat tu, dia macam sebuah makam tau. So dekat kiri kanan dia tu ada banyak pokok-pokok yang besar-besar lah. Tapi pemandangan dekat situ macam pelik sikit tau. Setiap batu nisan yang ada dekat situ ditutupi dengan kain hitam. Dan benda tu semua membuatkan para peserta tu rasa macam pelik lah kan. Selepas dia dah tengok ada batu nisan yang bertutup dengan kain hitam tu kan, jadi Noni dia rasa macam tak sedar hati lah. So dia pun meminta izin untuk pergi daripada tempat tu. Dan Bima menawarkan diri untuk teman Nur balik ke kediaman diorang lah. Keempat-empat peserta tadi tu dia meneruskan perjalanan dengan Pak Prabu untuk Nur dan juga Bima. Masa diorang on the way nak balik ke tempat penginapan tu, Bima tu ada tanya dekat Nur, Widya ni ada boyfriend tak? Dan Nur pun cakap dekat Bima, kau tanyalah sendiri. Tapi pada masa tu Nur tu dia dah dapat rasakan lah yang Bima ni ada perasaan dekat Widya. Masa Nur tengah berehat-rehat kan, dekat dalam bilik dia, lepas tu dia terdengar lah yang Ayu panggil supaya diorang berenam ni berkumpul dekat ruang tamu. Lepas tu Ayu pun cakap dekat kawan-kawan diorang yang bila diorang nak buat projek tu, diorang kena berpasangan lah. Wahyu dengan Widya, Ayu dengan Bima, dan Nur dengan Anton. Jadi diorang berpasangan lah untuk buat projek tu kan.